Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mulakan dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salam sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Yang dihormati Puan Pengetua Semi Al-Ikram Cikgu Muhammad Razi bin Hassan, yang berusaha Barisan Penolong Kanan Muallimah Badriah binti Idris selaku penolong kanan kokurikulum, Muallim Hishamuddin bin Muhammad selaku penolong kanan Hal Ehwal Murid, Muallimah Wardatul Iman Sidu binti Abdullah selaku penolong kanan Tarbiyah, Muallimah Noria Fizatul Izwa binti Syahrum selaku penolong kanan kokurikulum. Barisan Muallim dan Muallimah, khususnya anak-anak SMI, SMART 4 dan 5 yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul secara maya bagi menjayakan program perkongsian kecemerlangan pelajar Sekolah Menengah Islam Hidayah Johor. Okay, pada malam ni kita datangkan 3 jemputan khas. Okay, beliau merupakan Nur Fatihah binti Masjudin, Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi dan Nuha binti Zamin Najwa. Ketiga-tiga pelajar ini merupakan pelajar cemerlang bagi Sekolah Menengah Islam Hidayah bagi SPM tahun 2020. Jadi tanpa melengahkan masa, marilah sama-sama kita mendengar perkongsian ataupun tips-tips yang dilakukan oleh pelajar-pelajar ini sepanjang menghadapi cabaran dalam melaksanakan PDPR sekaligus memperolehi kecemerlangan dalam SPM tahun 2020. Dengan ini Mama mempersilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar tak? Okay, terima kasih. Ya, dengar. Jelas ya? Okay, Ana akan mulakan dulu. Okay, pertama-tama sekali Ana mengucapkan ribuan terima kasih kepada Muallimah Syahidah dan Muallimah Nur Hafizah. Minta maaf kalau tersalah sebut, dan juga khususnya kepada pihak sekolah SMI Al-Ikram Pulau Pinang lah kerana menjemput kami bertiga untuk hadir ke Sirlak Malam ni kan. Perdana ini satu penghargaan lah buat kami, dan insyaAllah sikit sebanyak boleh membantu berkongsi apa yang kami telah lakukan sebelum menghadapi peperiksaan SPM insyaAllah. Okay, jadi untuk Ana perkenalkan dulu diri Ana. Nama Ana Ahmad Arif bin Ahmad Suhaimi, boleh panggil Arif je. Dan of course dari SME JB. Sebelum ni dekat sekolah ambil aliran sains sosial. Kalau sekolah lain Ana tak pasti, mungkin ada yang panggil sastra, ambil maths, account, ekonomi dan subjek lain lah. Yang total ni adalah 11 subjek. Sekarang ni dah sambung belajar dekat UIA, Foundation in Economics and Management Sciences. Jadi tu je lah sikit sebanyak untuk pengenalan. Dan kat sekolah dulu Ana adalah bekas ketua pelajar di sekolah Islam Hidayah dulu. Right, so terus gerak kepada soalan pertama. Soalan pertama yang telah diberikan kepada Ana ialah apakah cara untuk atasi cabaran PDPR untuk tingkatkan semangat belajar dan terus berusaha. Okay, sebelum tu kalau let's say Ana terlebih kan, cakap terlebih masa atau terlama sangat, kalau boleh ada yang tegur kalau terlebih sangat. Okay, terima kasih. Right, so yang pertama untuk menjawab soalan tadi, apakah cara untuk hadapi cabaran PDPR ni? Untuk Ana, pendapat Ana yang pertama ialah paling penting sebelum kita mula belajar, kita kena ada target ataupun objektif yang kita nak capai. So dia macam kita nak belajar, kita ada niat kan, macam tu jugalah. Kita niat nak dapat apa daripada belajar tu kan. Dan ni adalah target yang kita nak capai lah daripada kita punya pelajaran tersebut. Dan pada Ana, target atau objektif ni adalah perkara yang paling penting. Sebab once kita ada target,
So kita akan tahu apa yang kita nak achieve. Jadi bila mana kita dah ada target tu, kita tak perlu sangat pun motivasi-motivasi lain untuk mendorong kita mencapai apa yang kita nak capai tu. Jadi contoh yang Ana boleh bagi, kalau untuk Ana semasa Ana sebelum SPM, Ana ada setkan beberapa target. Dan target Ana tu secara umumnya terpecah pada dua perkara. Yang pertama, target ataupun perkara yang nak capai secara khususnya, iaitu seperti 11 SPM, dan juga adalah beberapa target Ana yang lain yang Ana tak capai. Itu yang pertama. Yang kedua, target Ana ialah target yang umum, iaitu Ana tak nak orang masyarakat umum memandang pelajar sekolah agama atau sekolah Islam ni sebagai pelajar yang macam dia fokus dekat bahagian pengajian Islam saja. Dia tak fokus dekat bahagian akademik yang lain. So Ana nak orang melihat yang pelajar dari sekolah agama ni dia boleh lengkap dari dua sudut. Jadi tu adalah dua target Ana lah. Yang mana bila Ana nak study tu, Ana akan selalu ingat dua target ni untuk Ana lebih termotivasi untuk nak belajar. Itu yang pertama lah, iaitu set target. Yang kedua, bila cakap tentang cabaran, so pada Ana yang penting ialah kita kena kenal pasti cabaran apa. Tapi sebelum tu Ana mengharapkan antu-antu semua dalam keadaan yang baik. Sebab sekarang ni kita tengah COVID case naik kan. Sekolah pun tak boleh buka lagi. Dan ramai orang yang hilang ahli keluarga, punca pendapatan dan sebagainya kan. Jadi Ana tak tahu cabaran kita setiap seorang adalah berbeza-beza. Ana pun tak boleh nak memahami cabaran semua orang. Cuma Ana harap kita boleh berada dalam keadaan yang baik lah, insyaAllah Ana doakan. Jadi Ana akan bagi tips untuk secara general lah. So yang pertama, yang kedua tadi ialah kita kena kenal pasti apa cabaran yang kita hadapi. Dan selepas kita dah kenal pasti tu, kita cari apa penyelesaian ataupun solution yang possible ataupun yang mampu kita lakukan. Yang pertama, sebelum Ana masuk ke depan ini, Ana nak cerita sikit tentang satu teori. Tak ada teori, boleh lah satu teori yang dibuat oleh seorang orang Amerika lah, ada nama dia Stephen Covey. Dia ada buat teori, nama dia adalah Circle of Concern dan Circle of Influence. So Circle of Concern ni adalah satu bulatan yang mana concern tu sendiri maksud dia adalah kita punya kepekaan ataupun kesedaran kan. Itu perkara-perkara yang kita perlu peka, tapi tak adalah kita perlu nak put effort banyak sangat dekat bahagian tu. Contoh circle of concern ialah macam cuaca. Contoh ada orang kata dia tak boleh nak belajar dengan fokus sebab bila mana cuaca mendung ataupun hujan, dia rasa nak tidur. Itu adalah contoh circle of concern yang Ana boleh bagi. Dan yang kedua ialah circle of influence. Circle of influence ni adalah satu bahagian yang mana kita mampu untuk do something untuk ubah sesuatu tu. Contoh, kalau situasi cuaca tadi, cuaca bila mana mendung kan, buat kita rasa ngantuk nak tidur, nak belajar. So sebenarnya kat sini masalah dia bukan cuaca tu sangat, tapi adalah kita sebenarnya. Tapi kalau kita betul-betul nak belajar, kita akan cari juga apa yang kita boleh lakukan supaya kita tak tidur. Contohnya boleh minum kopi ataupun buat benda-benda lain lah. Walaupun cuaca adalah cuaca yang mendung yang buat kita rasa ngantuk kan. So itu yang itu antara point daripada kenal pasti cabaran tu. Dan selepas tu, lepas kita dah tahu, tadi tu macam introduction je untuk kita tahu apa perkara yang kita boleh buat kan. So bila kita dah tahu tu, kita cuba untuk listkan, kita jot down apa cabaran-cabaran yang ada di sekeliling kita yang membuatkan kita rasa macam susah nak fokus dalam akademik dan sebagainya. Lepas kita dah jot down, kita dah cuba untuk senaraikan apa cabaran-cabaran tersebut, dan pendapat Ana ialah kita kena cari apa solution yang possible untuk kita selesaikan setiap satu masalah tu. Contoh, kalau masa Ana time sekolah dulu, tak ada dulu, boleh lah. Ana habis sekolah awal tahun ni, which is baru lagi. Cuma masa Ana sekolah, ada satu time tu awal tahun ni, which is 2 weeks before SPM, masa tu kita orang ada kelas tambahan, yang mana semua wajib hadir. Dan masa tu Ana berfikiran yang macam kelas tambahan ni macam Ana rasa macam tak okey kalau buat semua wajib hadir, sebab 2 minggu sebelum SPM setiap orang dah ada dia punya pace masing-masing yang tak sama kan. So kalau nak wajibkan semua orang hadir kelas 2 minggu sebelum SPM yang dia punya pace sama, Ana macam tak pernah setuju. So apa Ana buat ialah Ana kumpulkan pendapat Ana punya batch kat asrama masa tu, and then Ana jumpa dengan PK akademik. Ana usulkan yang Ana harap kelas ni boleh jadi pilihan. Dan ada syarat-syarat tertentu lah, seperti kalau tak pergi kelas, stay kat asrama, kena belajar juga dan ada orang pantau. Dan alhamdulillah, fortunately benda tu berjaya. So ini adalah antara perkara-perkara yang kita boleh buat lah. Kita cari cabaran tersebut, kemudian cari cara untuk kita nak selesaikan masalah tersebut. Dan next yang ketiga, kalau kita rasa macam terlalu burn out, lesu kepala ataupun penat,
point Ana ringkas je, stop kejap dan buatlah apa-apa hobi kita ataupun buat something yang boleh release stress kita. Contoh boleh buat senaman beberapa kali seminggu. Kalau macam Ana time SPM dulu, Ana memang buat konsisten seminggu dalam 3 ke 4 kali senaman. So buat senaman ringkas je lah, bodyweight exercise ataupun just buat jogging sikit supaya bila mana kita dah stress belajar sepanjang hari tu, mungkin petang tu kita boleh bersenam untuk kita releasekan kita punya stress. Yang keempat, cara untuk hadapi cabaran ni, yang keempat cara dia ialah cuba untuk mulakan dan akhirkan kita punya hari dengan positif, dengan aktiviti-aktiviti yang positif. So antara perkara yang nak buat kalau masa SPM dulu, selepas solat subuh, bila pagi kan, sebelum kelas mesti dalam 8.30, pagi tu Ana akan baca surat dulu, tilawah dulu, sarapan dulu, kemas katil, lipat selimut, seteringkan cadar, macam-macam cakap asrama. So benda tu dia macam boleh bagi Ana vibe yang Ana ready untuk hari tersebut. Dan lepas Ana dah siap kemas bilik, mungkin sapu-sapu sikit, make sure meja kemas. And then bila Ana start masuk kelas, Ana ada satu mood ataupun vibe yang positif. Jadi itu antara Ana punya cadangan lah yang kita boleh buat supaya kita taklah merosakkan kita punya hari tu. Sebab ada satu quote Arab ni, dia kata al-fatrah ba'dal mujahadah min fasadil ibtida'. Yang maksud kelesuan selepas kita bermujahadah adalah disebabkan rosaknya permulaan kita. So pada Ana, kalau kita punya hari tu, kita dah mulakan dengan satu vibe ataupun suasana yang tak apa nak bagus, nanti dia akan carry on sampai ke petang, sampai ke malam kan. So itu antara cadangan Ana lah. Start kita punya hari dengan perkara yang positif dan akhirkan juga dengan benda yang positif. Iaitu macam boleh baca ilmu ataupun buat solat sunat witir sebelum kita tidur. Jadi tu untuk soalan yang pertama, jelasan pertama, iaitu tentang cabaran. Yang kedua, Ana terus move on pada soalan yang kedua. Situasi dia, saya seorang yang kurang pintar berbanding orang lain, susah nak faham masa kelas, result periksa pun tak berapa nak okey. So apa yang perlu saya buat ketika saya nak menghadapi periksa SPM? So untuk Ana punya pendapat, okay, to be honest, Ana bukan pelajar yang memang score dalam exam daripada form 1, iaitu dari form 1 sampai form 4, Ana punya exam tu biasa-biasa je. Macam akhir tahun form 4 pun ada beberapa fail juga. Tapi sampai form 5 tu Ana cuba untuk nak improve diri lah. Dan alhamdulillah dapat result yang Ana nak. So pertama sekali, apa yang kita boleh buat kan? Pada Ana sekarang ni, tuan-tuan masih dalam masa yang okey lagi lah. Tidaklah terlalu intense sebab masih ada lebih kurang 7 ke 8 bulan lagi kan kalau Ana tak silap sebelum SPM. So 7 ke 8 bulan ni pada Ana sangat cukup. Walaupun ada orang yang baru nak mula belajar, Ana rasa masih cukup lagi masa ni. So jangan putus asa lah. So yang pertama apa kita nak buat ialah kenal pasti apa cara belajar kita yang kita selesa, yang kena dengan diri kita. So macam Ana dulu, masa PKP awal tu, dalam bulan 3 PKP, time tu Ana dah start nak push untuk belajar dan Ana cuba cari apa cara yang sesuai untuk Ana belajar. Ada orang yang cara belajar dia suka belajar pada lewat malam, pada lewat pagi lah, pagi buta kan, macam pukul 3 pagi, 4 pagi. Ada orang yang suka tidur awal, tidur dalam pukul 10, dia bangun balik pagi awal-awal tu untuk study. Ada orang yang dia suka study sampai pukul 12 malam, 1 pagi. Ada orang yang suka study lepas subuh. Kalau Ana, sejujurnya Ana jenis yang tak suka nak study pukul 3, 4 pagi. So apa Ana buat ialah malam tu Ana biasa study sampai pukul 12, lepas tu tidur. And then pagi tu 5.30 bangun untuk just macam kadang ada qiyam sikit. Lepas tu solat subuh. And then lepas subuh tu baru Ana suka untuk study. Itulah cara Ana. Tapi Ana percaya setiap orang cara yang kena dengan dia lah berbeza-beza. Dan juga kena pastikan kita ni belajar biasanya kita kena dengan cara apa? Adakah kita ni jenis orang yang auditory, visual ataupun orang yang kinestetik? Iaitu orang yang suka mendengar, suka melihat dan juga suka untuk macam bergerak-gerak kan. So pada Ana kalau kita boleh kenal pasti tiga ni dan kita manfaatkan kelebihan yang kita ada dan di samping tu kita cuba untuk menguasai ketiga-tiga cara ni, insya-Allah kita punya belajar akan lagi senang. So itu yang pertama. Yang kedua adalah cadangan Ana ialah untuk kita set target dalam exam. Lebih kurang macam tadi juga, set target dalam exam tapi untuk exam yang terdekat. Contoh kalau macam Ana last year, Ana ada exam tengah tahun, exam semester lah, Ana tak tahu sekolah lain panggil apa, semester 1 tengah tahun, bulan 7, bulan 8 gitu. So masa exam tu, alhamdulillah result Ana 10A tapi ada 1G, ada fail, iaitu AMAT. So Ana target untuk trial, Ana nak dapat 10A 1C. Itu target Ana nak supaya Ana punya AMAT tu naik ke C daripada G. But alhamdulillah last AMAT Ana time dapat A lah, time trial tu. Tapi yang penting ialah set target lah. Based on kita punya result sekarang,
cuba untuk listkan, kemudian set target yang khusus untuk exam yang seterusnya. Jadi kita akan cuba untuk kejar ataupun kita akan cuba study towards nak capai kita punya target tu lah. Itu adalah Ana punya cadangan. Dan pastikan target kita tu realistik dengan keadaan semasa. Kalau contoh macam exam sekarang kan, contoh dapat G kan. So exam next tu nak turun target A+, macam susah lah kan. So target lah yang realistik sikit. At least kita improving. Adalah satu perkara yang sangat bagus. Lepas tu bila kita dah set target, buat plan untuk kita capai target yang kita dah setkan tu. Contoh dia antara perkara yang kita boleh buat untuk mencapainya ialah dengan kita buat jadual. Itu antara perkara yang Ana boleh bagi sarangan lah. Dan yang ketiga, yang terakhir untuk menjawab soalan kedua ni ialah bila kita tak faham suatu subjek ataupun topik tu, make sure kita sentiasa rujuk kawan, guru ataupun video YouTube. Atau secara generalnya kita merujuk lah. Kalau macam Ana dulu, subjek yang Ana agak lemah, biasanya Ana akan tanya kawan Ana yang Ana rasa dia pandai dalam subjek tu. Ataupun kalau dia tak boleh jawab juga, Ana akan cuba untuk kontak Ustazah Ana ataupun Ana punya ustaz. Atau kat sini boleh panggil lah mualimah atau mualim. So jangan segan lah. Ana yakin guru-guru ni memang bersedia nak membantu kita kan. Tinggal kita je yang nak bertanya kan. So itu adalah untuk menjawab soalan yang kedua. Okay, so last kali yang ketiga ialah ni adalah tips tambahan yang kami bertiga plan. Yang tadi dua tu adalah soalan daripada pihak Smikram, iaitu tips untuk subjek yang requires kita untuk membaca ataupun menghafal. So untuk subjek yang require kita untuk membaca atau menghafal, Ana ada beberapa cadangan lah apa yang kita boleh buat. Ada 3 cadangan. Yang pertama, jadikan membaca buku-buku macam sejarah, syariah Islamiah, peringkat Islam, tasawuf Islam, Quran Sunnah sebagai satu rutin. Jadikan satu rutin baca dia bila-bila. Supaya kita rasa macam subjek tu dekat sangat dengan kita. Dan bila kita belajar subjek tu, Ana cadangkan macam untuk kita rasa tak terpaksa, make sure kita macam ada niatkan yang ilmu yang kita belajar daripada subjek tu, kita nak amalkan selepas-lepas ni. Contoh macam kita belajar syariah Islamiah. Jangan mindset semata nak score A+ saja. Tapi ada juga niat yang kita belajar tu supaya kita nak amalkan. Dan pada Ana, bila Ana set niat macam tu, satu, result Ana makin okey. And then lepas PM pun ada lagi perkara-perkara yang Ana masih ingat yang boleh jadikan amalan lah sampai ke sekarang. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah buat nota. Paling obvious lah buat nota. So, kalau macam Ana dulu, Ana ada contoh yang Ana pernah buat time PM. Contoh macam ni buku sejarah. Sejarah Ana masih simpan lagi sebab Ana tak boleh lupakan buku ni. So macam dalam ni antara contoh nota Ana buat ialah macam ni buku beli sendiri lah, bukan buku CBT lah. Kalau buku yang pinjam tak boleh lah. Macam ada topik yang Ana rasa macam Ana lemah, sambil Ana baca, Ana buat satu kertas, Ana tulis nota dan Ana tampal dekat page yang Ana rasa macam tak penting pun. Page yang macam dia tulis soalan ke, page yang dia tulis ringkasan ke, Ana buat tu. And then bila Ana nak rujuk balik, Ana akan just baca. Kalau ada yang Ana macam rasa point yang miss, Ana akan buka balik muka surat yang Ana rasa ada point tu. So ni antara cara yang Ana buat lah, yang mungkin boleh diamalkan lah kalau rasa-rasa berguna. Dan buat nota ni banyak cara lah kita boleh buat. Itu adalah salah satu cara yang Ana cadangkan. Okay, and then itu yang kedua, buat nota. Penting sangat kalau macam last year subjek syariah Islamiah, Ana buat nota dekat 40 bab. Dan malam exam, bila mana orang lain baca buku teks, Ana baca nota tu, 3 bab boleh habis 15 minit. So macam Ana study malam exam, baca nota tu, settle, okay, lepas tu tidur. Itu antara perkara yang Ana buat lah. Itu function nota. Tapi nak buat nota tu penat sikit lah. Cuma bila nak buat tu, Ana cadang buat santai je. Sambil buat lagu, sambil dengar lagu ke, ataupun sambil makan keropok ke. Itu antara cara yang Ana buat dulu lah. Yang ketiga, last sekali untuk mengakhiri apa yang Ana akan cakap hari ni. Subjek baca-baca ni, sila buat soalan-soalan yang ada. Kalau macam time Ana, kita orang ada soalan pasia. Tapi untuk batch hantuan tu nak, Ana yakin belum ada lagi. Jadi kalau ada soalan dari buku latihan ke, soalan yang mualim-mualimah bagi ke, buat. Make sure kita buat. Terutamanya soalan-soalan yang objektif. Sangat-sangat penting untuk kita buat. Sebab biasanya dia akan berulang saja. Dan nanti bila lagi 4, 5 atau 6 bulan, bila mana soalan-soalan trial negeri dah keluar, soalan SBP dah keluar, soalan MPSM dah keluar, cuba untuk cari soalan-soalan dekat internet, banyak sangat ada. And then cuba untuk buat. Dan Ana lakukan step tu masa SPM dan sangat-sangat membantu lah. Dan masa tu Ana ada macam dapat satu modul dari pihak sekolah. Modul tu macam dia subjek sejarah, dia kumpulkan soalan daripada semua bab, ada 30 pages,
Ana buat semua dalam masa sebulan. Malam and then 2 hari sebelum exam Ana baca tu je. Masa Ana jawab exam SPM tu 90% keluar sebiji. So Ana kepipis je. So memang itu antara cara yang Ana buat lah. Dan mungkin Ana ada cadangan macam ada modul Yapim dan macam-macam lagi lah yang kita boleh cari bila dah nak SPM nanti. So tu je. Sekian dari Ana. Memang cukuplah 15 minit. Okay, sekian tu je. Terima kasih. Next lah. Okay, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua orang okey lagi? Pelajar-pelajar sini Ikram. Siapa yang rasa dia semangat lagi boleh raise hand kat situ. Oi, ramai-ramai. Okay. Jadi perkenalkan diri. Nama Ana Nur Fatihah binti Masjudin. Ana dulu jawatan sebagai timbalan ketua pelajar. Ambil aliran sains hayat, bio, fizik, kemis, maths semua tu. Dan alhamdulillah dapat 11 A+ lah dalam SPM 2020. Dan sekarang Ana tengah sambung asasi sains hayat dekat Universiti Malaya. Okay. Jadi Ana teruskan kepada soalan yang soalan yang diberikan oleh pihak Semi Al-Ikram. Iaitu soalan dia berbunyi, apakah cara study yang dilakukan untuk seimbangkan subjek yang susah dan subjek yang mudah? Dan macam mana nak atasi masalah dalaman seperti emosi dan sebagainya? Jadi macam bila baca soalan yang anda dapat ni, rasa macam ada dua lah, boleh bahagikan kepada dua. Which is first, macam mana kan cara nak study subjek yang susah dan subjek yang mudah kan? Bagi Ana, Arif tadi pun dah cakap beberapa dan Ana pun nak tekankan lah lagi kan apa cara untuk study subjek yang susah dan senang ni. Okay, so first adalah memang tak lain tak bukan kita tak boleh nak belajar secara sembrono macam tu je. Kita memang kena adakan jadual belajar. Sebab bila kita ada jadual belajar ni kita akan lebih tersusun kan. Kita tahu apa yang kita nak belajar time tu. Okay, dan kan ni soalan dia berbunyi macam mana kita nak seimbangkan kan subjek yang susah dengan subjek yang senang. Tapi kita kena recognize dulu, kita kena tahu mana yang kita rasa subjek senang atau susah tu sendiri. Sebab semua orang kan lain-lain kan. Contohnya ada orang dia rasa subjek sains tu susahnya. Ada orang rasa subjek admat tu yang paling killer lah. Tapi kalau macam Ana, tak suka subjek bahasa, tak suka subjek BM, BI semua tu. Yang macam subjek sains tu best lah kan. Sebab tu lah Ana sekarang ni sambung sains hayat. Okay. So bila kita dah tahu, kita macam dah boleh target lah kan. Kita tahu apa yang kita nak kena fokuskan. So bila kita rasa subjek tu susah, itu yang kita lebih fokuskan tanpa kita abaikan yang subjek senang tu. Faham ke? Contohnya kalau kita dalam jadual belajar tu kan. Contohnya kalau Ana minimum kena study 4 jam lah. Kalau buang homework semua tu wajib everyday kena study 4 jam yang Ana dah tetapkan. Which is daripada mungkin pukul 9 sampai pukul 12, lepas tu bangun balik pukul 4 sampai pukul 5, macam tu lah kan. Okay, so kita ada 4 jam sehari, which is kalau kita darab dengan seminggu kita ada 28 kan. 28 jam, tak, kalau hujung minggu ada banyak lagi masa. Okay, tapi tak apa. Okay, so kalau kita dah ada banyak masa tu, kita tahu mana yang kita nak lebihkan, mana yang kita nak kurangkan. Kalau kita rasa subjek tu senang, kita boleh ambil masa lebih kurang 30 minit je. Tapi kalau subjek tu yang susah, kita rasa kita perlu banyak pengulangan, kita lebihkanlah kan masa kat situ. Okay, and then bila kita dah buat satu jadual, kita wajib disiplin, kita wajib tahan nafsu kita, tahanlah kita punya nafsu tak tidur, nak main phone, sebagainya tu, dan kita kena juga ikut jadual tu. Dan kalau buat jadual tu, kalau boleh realistik lah. Janganlah contohnya kan, kita nak buat jadual belajar macam lepas habis ni rasa motivated sangat nak belajar. Lepas tu kita okey lah pukul 10 ni sampai pukul 6 pagi esok nak belajar tanpa henti kan. Benda tu tak realistik sebab kita ni as human kita kena ada masa tidur, masa makan, masa dengan family dan sebagainya. So pastikan jadual belajar tu realistik and kita kena ikut bila kita dah buat. Okay. So kalau ikut kajian saintifik, kalau seseorang tu dia baca kan, dia study kan, dia memang akan lupa. Maksudnya kita ni human being, kita memang akan lupa. Biasalah tu kan. Tapi kalau kita baca, maksudnya baca banyak kali, kekonsistenan tu menyebabkan kadar untuk lupa tu makin berkurang. Contohnya kita baca kan, okay, lepas tu nanti 3 hari kita mungkin lupa. Lepas tu kita baca lagi lepas 3 hari tu. Nanti mungkin dia akan bertahan
ingatan tu kita akan rasa macam sebulan ke macam tu. Lepas tu bila kita baca lagi macam boleh ingat sampai dalam kubur tak lah. Okay, macam tu. So macam kita kena konsisten lah kan dalam belajar tu sendiri. Okay, itu nombor satu. Dan second is kita kena set target before kita study. Contohnya kita tak boleh lah contohnya macam okay lah 3 jam nak study math. Macam tu je. Maksudnya kita tak kecilkan, tak spesifik kan. So kita bila kita macam waktu kita duduk kat meja belajar tu kita macam nak study apa math? Faham tak? Kita macam tak tahu nak buat apa sebab kita tak set target tu sebelum study. So kalau boleh kita kena set dulu. Mungkin hari ni kalau study math nak buat satu set soalan objektif, satu set soalan subjektif. Jadi kita dah tahu dah apa yang kita nak buat sebelum belajar tu sendiri dan kita follow apa yang kita dah target. And then kalau boleh kita set time supaya kita tak macam sebab kita tak boleh lah kan nak terlalu immerse in one particular subject. Kita tak boleh macam contohnya nak study math je. So kita kena set timer supaya kita tak terlebih masa ataupun kita tak adalah terkurang masa kan. Baru study 5 minit, dah banyak dah ni study. Kita dah tidur dulu kan. Tak boleh lah macam tu kan. Kita kena set time supaya kita tahu berapa banyak yang kita kena study. Okay. And then yang ketiga adalah kita kena ada strategi belajar tu sendiri. Kalau macam Ana memang suka sangat buat notes. So buat notes lawa-lawa, ada color-color sikit kan supaya macam semangat lah kan macam tu. So macam kalau orang lain mungkin dia tak suka buat notes, dia suka mungkin garis-garis highlight ke apa semua tu. Tu pulang lah kan. Tapi kalau Ana memang cadangkan buat notes. Sebab bila kita buat notes, kita akan macam guna kita punya tangan, kita akan macam highlight sambil buat notes tu macam tu. Lepas tu bila kita tulis tu kita macam ingat kan sambil sebut-sebut lagi. Okay, and then time kita buat notes tu bukanlah macam contohnya dekat buku sejarah tu ada daripada A sampai Z kita salin semua. Itu bukan buat notes, itu salin. Macam tu kan. So kita kalau boleh kita buat akronim kita sendiri. Kita nak ingat contohnya macam formula kan. Kita ada akronim kita. Macam tu, faham ke? Kita macam tak ingat lah nak bagi contoh. Tapi akronim lah supaya kita macam ada formula macam mana kita nak ingat sesuatu benda yang mungkin benda tu kena hafal kan, benda tu complicated, lepas tu kita buat macam senang-senang kan. Contohnya kalau tahu kan kalau subjek fizik ada tera, giga, mega, kilo, hektar, deko, desi, senti, mili, mikro, nano, piko tu kan. Okay, kalau anak hafal tadi gajah mak kata hai, dah tu dekat sangat, mana mungkin nak pergi. Dia macam benda ni kan memang tak make sense langsung apa Ana punya akronim tu. Tapi sebabkan Ana buat akronim tu Ana boleh ingat sampai sekarang. Macam tak. And then kalau boleh biasakan kita buat active recall. Which is kalau kita contohnya study sejarah, kita bukan baca lepas tu highlight segala-gala benda je nak highlight kan. Tapi kita try untuk bercakap dengan diri kita sendiri. Kita guna semua panca indera yang kita ada kan. Sebenarnya kita ada tangan, kita ada mata, telinga, mulut kan, semua kan. Kita try macam acah-acah lah jadi cikgu. Okey anak-anak berlakon ke kat diri sendiri ataupun buat quiz dengan diri sendiri macam tu lah. Tapi kalau boleh gunakan semua. Kalau contohnya kita rasa kita susah sangat nak ingat, kita buat dia punya gerak-gerak tangan ke semua tu. Okay, and then memang kita study ni memang macam tak ada pengakhiran lah. Kita memang kena ulang. Itu je yang kita boleh buat. Maksudnya tak ada lah tiba-tiba orang dia daripada hari ni tak tahu apa-apa, tiba-tiba esok dia study sekali dia dah macam power kan. Tak boleh macam tu. Dia memang kena ulang. So benda ni kena something yang proses lah yang memang akan ongoing sampailah habis SPM. Tapi bila dah habis SPM pun nanti masuk you balik lagi. Banyak je lah. Maksudnya kita sebenarnya belajar ni bukan semata-mata untuk exam. Kita belajar sama mati kan. Mungkin belajar ilmu akhirat. Belajarlah banyak benda kan. Macam tu. Okay, and then macam Arif dah cakap juga tadi, bila kita tak faham kita terus tanya. Jangan tiba-tiba rasa macam mati dah. Siapa je nak layan? Jangan macam tu. Kita memang kena tanya. Dan kalau rasa macam malu sangat, tengoklah YouTube kan. Sekarang ni zaman yang kita moden lah, kita ada banyak sangat sumber. So macam boleh tengok YouTube, boleh search kat internet, baca buku rujukan ke semua tu kan. Ataupun kita boleh tanya kawan-kawan kita yang ramai tu kan. Apa lagi kan guna dia orang kan. Gunalah dia orang. Untuk ajar kita kan. Macam tu. Okay, lepas tu kalau kita rasa macam tak ada motivasi, kita buatlah study group kan dengan kawan-kawan kita. Mungkin kita boleh meet sama-sama walaupun tak borak pun kan. Tengok dia study kita rasa macam tercabar ni. Lepas tu kita pun
study lah sekali dengan dia walaupun kita tak buka mic pun, tengok je dia study, kita pun study, dia pun macam sama-sama lagi tu kan. Ataupun kalau macam sekarang ni ada banyak video dekat YouTube yang study with me tu, tahu ke? Kita tengok orang study mesti kita rasa tak boleh, tak jadi ni. Kita pun nak study ni sebab kita tercabar kan tengok dia study, kita termotivasi. Okay. Dan yang terakhir sekali is memang kita kena buat banyak latihan. Maksudnya kenapa kita kena buat latihan ni, sebab kita nak tahu kita nak uji lah kefahaman kita kan. Kita nak tahu progress kita kat mana. So kalau kita buat latihan, contohnya kita dah pandai math kan. Lepas tu kita mungkin pandai yang depan-depan, yang soalan senang-senang tu kan. Soalan yang nombor 1 sampai 10 soalannya soalan yang senang lah kan. Tapi soalan yang 40 tu mungkin soalan yang kita ambil masa kalau kita jawab dekat exam, kita rasa macam ni perlukan 10 minit. So macam kalau kita tengah lapang-lapang kan, kita study kat rumah, janganlah kita sibuk nak buat yang nombor 1 sampai nombor 10 kan. Kita buat yang senang je. Lepas nanti kita yes, aku dah buat banyak soalan. Tu macam tak function lah kan. Sepatutnya kita kena asah diri untuk jawab soalan yang kita tak pandai lagi. So mungkin kita akan macam tak best lah jawab soalan ni, asyik salah je. Tapi memang itulah, kita memang belajar daripada mistakes. And then buat soalan SBP dengan MRSM. Macam tu. So kita kena buat banyak latihan and then kita kena push lah ourselves beyond the limit. Okay, itu sahaja untuk yang soalan bahagian pertama. Lepas tu sambungan daripada soalan tu dia cakap macam mana nak atasi masalah dalaman seperti emosi dan sebagainya. Weh, parah ni. Okay, so masalah dalaman kan. Mungkin ada yang rasa stres kan, rasa macam yelah kita ni tak tahu kita study online ni sampai bila kan. Tapi kita kena juga kan untuk dapat kecemerlangan, untuk teruskan kehidupan semua tu kan. Kalau tak kita akan tertinggal kan. So macam mana kita nak atasi macam masalah kemurungan ni semua tu, ingatlah yang it's okay to take a break. Macam tak apa je untuk kita rasa penat lah, lepas tu kita cutikan diri kita daripada study tu mungkin sehari, macam tu kan. Tapi janganlah lama sangat kan, sebab kalau lama sangat nanti tertinggal pula kan. Tapi maksudnya tak apa je nak tak belajar, sebab selalunya orang cakap kalau tak belajar je mesti tak produktif lah hari ni. Kalau contohnya kita buat aktiviti dengan family ataupun kita macam tengok TV je sepanjang hari, mungkin nanti parents kita cakap tak produktifnya, patutnya belajar lah kan, sekarang ada masa. Tapi Ana pun faham, maksudnya Ana pun hadapi juga sekarang kan study online dekat as student asasi. So macam kita tahulah frustration students untuk faham subjek semua tu, tapi kita tak dapat jumpa face to face sebagainya. So macam sebenarnya take a rest, ambil break sekejap tu bukan tak ada progress, tapi kita cuma macam proses healing diri kita sendiri lah untuk kita punya mental health sebagainya. Okay, and then talk lah with someone yang kita percaya. Kalau selalunya kalau kat rumah ni, maybe kita memang boleh cakap dengan adik-beradik kita, dengan parents, ataupun kalau rasa macam tak boleh ngam kan, tak malu ke nak cakap apa kita punya problems dengan family, kita call je kawan-kawan kita. Mungkin kita rasa macam alah nanti ganggu dia, tapi tak apa je, ganggu je lah, apalah gunanya kawan kan, itulah gunanya kawan untuk support kita waktu kita tengah down sebagainya kan. Lepas tu kalau malu sangat, mungkin boleh tulis diary lah. Maksudnya kita luahkan segala-galanya. Maksudnya jangan pendam, sebab bila kita pendam apa yang kita rasa tu, kita akan, mungkin nanti dia akan jadi murung, makan diri sendiri semua tu kan. So kalau boleh try talk with someone lah. Okay, lepas tu yang nombor 3, macam yang Arif dah cakap juga tadi, is riadah. Sebab memang studies dah show that kalau kita bersenam ni, dia memang akan keluarkan serotonin apa hormon yang menyebabkan kita rasa gembira lah. So yelah tak apa, bukan tak bazir masa pula kita macam riadah lah, sebab selalu kalau orang cakap buat benda selain belajar ni macam bazir masa kan. Tapi tak apa, riadah ni bukan bazir masa, kita memang nak tingkatkan emosi kita, nak jadi kita happy semua tu kan. Okay, and then ni tips yang Ana guna lah, which is Ana rasa sebenarnya bangun awal tu pun penting untuk jaga mood everyday. Tak tahulah ni berguna untuk semua orang ke tak, tapi kalau Ana rasa kalau Ana bangun awal contohnya pukul 4, Ana akan lagi rasa relax lah berbanding kalau contohnya Ana
kita bangun lambat pukul 8 sebab pukul 8 tu macam nak mandi lagi, nak ready untuk kelas semua tu kan. Tapi kalau pukul 4 tu macam bangun, relax, lepas tu mandi, macam kita boleh take me time lah daripada kita terkejar-kejar bangun lambat semua tu. Okay. Dan kita akan, maksudnya hari tu akan jadi smooth lah bagi Ana sebab kita dah ready everything dah awal-awal pagi lagi. Macam tu. And then nombor 5 is kita jangan bandingkan diri kita dengan orang lain lah sebab everyone ada path masing-masing. Orang lain punya progress berbeza kan. Sebab yelah, dan kita pun tak tahu dia punya background macam mana, kita punya background macam mana. So kita try untuk be the best version of ourselves je lah. Kita try untuk beat kita punya markah exam yang lalu. Jangan kita nak sibuk nak beat markah kawan kita semua tu sebab in the end kita ni ada battle dengan diri kita sendiri je lah kan. Okay, and last is jangan takut dengan uncertainty things lah. Benda yang kita tak boleh kawal kan. Sebab benda tu semua memang ada dekat dalam Allah punya perancangan. Allah dah tetapkan sesuatu yang terbaik dah untuk kita. So Allah tu Tuhan kita, Allah dah macam plan yang the best tau untuk kita. So ni saja je lah nak share. So semalam I baru surah daripada surah Al-Qasas ayat 7. Maksudnya, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa AS, susuilah dia Musa dan jika engkau bimbang terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikan salah seorang rasul. So kalau tengok dalam ni, ibu Nabi Musa dia macam takut kan nak letak Nabi Musa tu dekat sungai Nil kan. Macam baby nak lepaskan macam tu je. Tapi Allah kata jangan takut dan jangan bersedih hati. Maksudnya Allah memang dah pegang dah. Allah dah pegang kita punya future. So kita try untuk buat the best pada waktu yang present. Jangan kita sibuk nak macam menyesal benda yang past, menyesal benda yang dah berlalu kan. Kita macam apalah semalam patutnya, jangan kita sibuk nak bising pasal benda-benda yang dah lalu ataupun kita sibuk juga nak fikir-fikir apalah jadi nanti kan, apalah benda-benda yang akan datang. Sebab benda tu semua benda yang kita tak boleh nak ubah dah ataupun kita tak boleh nak kawal. So kita try untuk buat the best pada masa yang present lah. Macam tu. Okay, InsyaAllah tu je. Ana serahkan kepada Duha. Oh, lagi satu. Yang kira-kira tu. Okay, lepas tu tadi kalau macam Arif dia cakap pasal subjek hafalan. Kalau Ana tetapkan untuk subjek kira-kira. Okay, so macam mana kita nak score untuk subjek kira-kira kan? Okay. So first thing first, kita memang kena faham. Sebab subjek kira-kira contohnya macam math, account. Benda ni soalan yang akan diberikan dalam periksa, dia akan keluar yang lain lah kan, takkanlah macam keluar daripada buku latihan pula, tak acil lah kan. Itu bukan SPM namanya. Dia memang akan keluar something yang kita macam macam tu. Tapi sebenarnya benda tu tak keluar daripada topik pun. Which mean bila kita dah faham sesuatu topik tu, kita boleh apply je kat mana-mana. Macam tu. Okay, so kita kena fahamlah dulu setiap topik dulu. Macam kalau kita tak faham, kita tanya cikgu, tanya guru-guru, tanya mu'alim-mu'alimah semua tu kan. Lepas tu, bila kita dah faham, kita kena tahu juga bentuk soalan yang selalu keluar. Contohnya macam kalau kita orang punya soalan AdMath, bahagian A keluar ni je, bahagian B keluar ni je. Macam dia dah ada bentuk lah, ada corak dia sendiri. So kita tahulah kan apa yang akan keluar dan kita boleh target mana yang kita nak score. Contohnya kalau macam subjek AdMath, dia boleh pilih 2 kot daripada 4. Macam tu kan, yang bahagian C. Tapi tak tahulah format yang baru KSSM kan. Tapi kalau daripada pengalaman yang KBSM, macam tu lah kan, dia boleh pilih 2 daripada 4. So bila dia boleh pilih 2 daripada 4, kita tak payahlah nak faham. Maksudnya kalau kita rasa kita tak mampu, kita tak payah nak betul-betul faham 4-4. Kita try untuk fokus kepada 2 yang kita rasa kita boleh score. Macam tu. And then lastly memang kena buat banyak sangat latihan. Tapi kalau daripada kalau kita rasa kita still lagi macam tak mahir, Ana cadangkan untuk kita buat latihan topikal dulu. Which is kita macam fokus lah kan, mana yang kita nak score tadi yang Ana cakap tu, kita buatlah latihan topikal. Barulah kita move kepada latihan yang berset-set by negeri ataupun SBP, MRSM dan sebagainya. Okey dah, insyaAllah tu je. Ana serahkan kepada Duha.
Bismillah. Assalamualaikum. Dengar ke suara Ana? Ya. Okey, Assalamualaikum semua. Yang dihormati muallim dan muallimah, seterusnya adik-adik ke, akak-akak dan abang-abang form 4 dan form 5. InsyaAllah nama Ana Duha binti Zamil Najwa. Dan waktu SPM dulu, Ana science stream student, Ana ambil biofizik kimia. Tapi nanti insyaAllah Ana akan sambung kat college nanti economics and business management. Ana memang dah buang lah fizik kimia bio tu, memang dah takkan belajar dah. Jadi macam siapa-siapa kalau dia rasa macam dia daripada science stream nak jump pergi science social ke, nanti bila Rojana, nanti bolehlah bagi advice sikit. Okay, dan dulu waktu kat sekolah Ana biasa-biasa je. Cuma Ana hanyalah seorang ketua KRS. Dan waktu SPM dulu Ana dapat 10 A+ dan 1 A, which is bahasa Melayu. Okay, jadi InsyaAllah Ana akan menjawab soalan yang terakhir, which is apa soalan ni? Apakah kepentingan hubungan dengan Allah, and also apa amalan kerohanian yang Ana buat dulu, yang Ana amalkan dulu waktu SPM. Okay, so untuk menjawab soalan pertama, kepentingan hubungan dengan Allah. Okay, obviously sangat penting. Sangat penting sebab kita as a Muslim kan, benda pertama syarat untuk kita jadi seorang Islam ialah kita kena ucap kalimah syahadah, dan memang dalam syahadah tu dah ada perjanjian kita dengan Allah yang kita memang mengaku bahawa Allah itu yang satu kan. Allah yang satu. Dan kita memang yakin dan realize sepenuhnya kepada Allah. Macam dalam surah Al-Fatihah kan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang kita sembah dan hanya Allah lah kita minta pertolongan kan. Dan suka nak petik daripada macam satu ayat ni. Ayat ni sebenarnya dia ada banyak. Dia scattered throughout the Quran, tapi ayalah dia scattered throughout the Quran. Dan Ana ambil daripada surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahul azim. Ana ambil yang part wa huwa ala kulli syai'in qadir tu sebab Ana rasa macam part tu ramai sangat orang macam take for granted. Orang macam tak fokus betul-betul lah dekat part tu. Dan Ana rasa part tu dia memang sangat, bayanan dia macam sangat terkesan lah dengan ayat tu. Kita dah macam Ana ada dengar ceramah tafsir Al-Mulk ni tau. Diterangkan lah kan, diterangkan satu-satu lah. Huwa tu kepada Allah kan. Ala tu ke atas, kuli tu setiap kan, kuli literal meaning dia setiap, dan syai' tu perkara. Dan kalau kita gabungkan setiap perkara, cuba bayangkan memang kuli syai' tu memang literally everything that we can think of. Memang semua benda kuli syai' tu kan qadir. Qadir tu kudrah, kekuasaan, dan kudrah tu dikembali kepada Allah. Jadi memang semua perkara adalah di dalam genggaman Allah macam tu. Jadi semua perkara dalam genggaman Allah. Jadi kalau kita tak jaga hubungan kita dengan Allah, macam mana benda lain yang kuli syai' yang lain tu akan jadi susah lah untuk kita kan. Dan kita fikirlah kan, syai' tu perkara, semua perkara. Apa contoh, apa perkara yang kita boleh listkan? Macam contohnya contohnya kan, contohlah perkara is, tengoklah macam kita sekarang kan, ada tudung, ada baju, ada muka, ada rumah, apa semua kan. Kuli syai' itulah segala milik Allah. Tapi macam bukan Allah yang ciptakan tudung, bukan Allah yang ciptakan baju kan. Yang ciptakan manusia. Tapi kita tengok balik, siapa yang bagi ilmu, siapa yang turunkan wahyu dekat kita untuk kita ada idea untuk buat something kan. Semua tu daripada Allah. Kalau lah Allah tak izin untuk ilmu tu datang dekat kita, memang sampai sekarang memang takkan ada lah kan. Orang ada tudung, orang ada handphone semua kan. Dan memang semua tu rahmat daripada Allah lah. Itu so nak cakap sini, first ilmu. Kalau lah kita tak jaga hubungan dengan Allah, nak dapat ilmu tu susah lah kan. Macam tu. Dan syai' yang, antara syai' juga yang lain is perkara gaib. Dan apa contoh perkara gaib yang ni is syurga. Kan? Syurga tu syai'. Syurga tu milik Allah. Dan macam mana kita nak masuk syurga kan? The only ticket untuk masuk syurga ialah dengan redha Allah. Tanpa redha Allah, kita memang takkan masuk syurga. Buatlah amalan 1000 tahun, tapi kalau Allah tak redha dengan kita last memang tak akan masuk syurga pun. Tapi macam contoh kan, yang ada kan cerita penzina yang bagi anjing minum air tu. Penzina kot, tapi dia cuma amal bagi air dekat anjing. Tapi last dia masuk syurga sebab Allah redha akan perbuatan dia macam tu. Macam tu lah. Dan macam semua orang, of course lah, everyone nak masuk syurga kan. Jadi pentingnya kita jaga hubungan Allah sebab kita nak redha untuk masuk syurga. Then how to attain, macam mana kita nak dapat redha tu kan.
Macam kita dapat redha daripada Allah tu ialah dengan kita macam redha ni macam sayang Allah lah kan, macam kasih sayang Allah. Macam ni kita dapat attention Allah kan. It's dengan kita buatlah apa yang Allah suruh dan kita tinggalkan apa yang Allah larang, which is the literal meaning of taqwa. So macam mana kita nak attain redha Allah ialah dengan taqwa macam tu. Okay, so menjawab balik soalan pertama tadi, kepentingan hubungan dengan Allah, ya penting. Kenapa? Sebab kita kepentingan hubungan dengan Allah penting. Kenapa? Sebab kita nak redha Allah. Kita nak redha Allah. Kenapa kita nak redha Allah? Sebab kita nak masuk syurga, kita nak urusan harian kita dipermudahkan kan. Sampai dari kita bangun tidur, sampailah kita dari bangun tidur, sampailah kita tidur, sampailah kita mati masuk kubur kan. Kita nak Allah permudahkan. Dan macam mana kita nak attain redha is dengan taqwa. Sebab wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja kan. Kalau siapa yang bertakwa tu memang Allah akan jadikan dia jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan rezekikan dia memang kat tempat yang tak disangka-sangka lah. Macam contoh, bagi contoh lah, macam waktu anak SPM dulu, waktu jawab paper tu, dia macam, ya Allah, bolehkah aku buat ni? Ya Allah, macam apa yang aku jawab bila keluar tu, macam ya Allah, teruknya aku jawab dia kan. Tapi when macam kita macam banyakkan amal, macam tingkatkan amalan, last memang Allah akan yarzuquhu min haitsu la yahtasib lah. Memang tak disangka-sangka lah. Okay, so yelah, dan sebab dan Ana ni kan, life kita bukan setakat SPM je. Nanti bila antum macam dah habis SPM, antum akan macam look back macam, ya Allah, kenapa aku waktu SPM macam gitu? Kenapa aku macam like teruk sangat, macam struggle teruk sangat. Tapi lalas nanti life kita memang is a marathon struggle lah. Memang kita akan struggle throughout life kita. Tapi kita ingat innamal usri yusra, innamal usri yusra kan. Dengan usri dan yusra ni, dia memang benda yang macam ada kita orang hari tu ada daurah dan akak tu cerita memang sangat cantik lah. Dia cakap fa innamal usri yusra kan. Inna tu memang menunjukkan taukid. Yang memang benda tu akan jadi. Kalau Allah dah janji, memang Allah akan tepati kan. Inna, ma'al tu ma'a bersama. Ma'a tu dia menunjukkan benda yang sangat rapat. Benda yang sangat rapat. Lepas tu al-usri. Dan diterangkan al-usri tu, alif lam tu, dia tunjukkan benda yang singular tau. Benda yang satu. Al-usri tu kan kesusahan. So nak cakap al-usri tu ada satu. Fa innamal usri yusra. Yusra tu tak ada alif lam kan. So yusra tu ada banyak. So dia bukan setiap susah datang satu senang. Tapi setiap satu susah akan datang banyak kemudahan daripada Allah. Itulah. Dan jadikanlah itu ayat macam nak motivate antum. Macam kalau rasa susah, macam Ana pun sekarang rasa susah lah sebab baru nak start kelas kan. Rasa macam takutnya boleh ke, sebab Ana memang bukan background econs, bukan background business kan. Budak sains itu bukan dengan dia nak masuk dekat ekonomi tu kan. Tapi macam ingatlah, memang setiap susah akan ada banyak senang macam tu. Okay, then okay tu. Okay, then menjawab soalan kedua, which is apa amalan kerohanian yang Ana buat. Soalan adalah sangat Ana biasa je kan. Okay, so macam apa adalah beberapa yang Ana nak highlight. Ada 6 kot rasanya. Ada 6. Okay, so yang first, apa yang tapi kalau Ana cakap laju sangat, angkat tangan tau, raise your hand, sebab Ana kalau Ana pun cakap laju. Okay, so the first one is qiyam. Mak Ana selalu pesan, kalau kita memang nak sesuatu perkara, kita akan sanggup untuk bangun qiyam. Kita memang akan sanggup untuk tidur kita untuk bangun, minta dekat Allah kan. Dan untuk orang yang macam dia tak mampu nak bangun qiyam, maksudnya dia masih belum bersungguh lah dengan apa yang dia nak. Macam memang waktu Ana form 4 kot, waktu Ana form 4 memang Ana target Ana nak dapat 11 E plus SPM. Memang target memang okay, aku memang kena dapat, apa benda yang aku kena buat macam itulah. So memang antara benda yang memang Mak Ana advice is to bangun consistently bangun qiyam. Tapi macam kita ikut kemampuan lah. Macam takkan lah kita tak pernah macam selama kita 16, 17, 18 tahun hidup ni, kita tak pernah bangun qiyam, sekali tiba-tiba kita okay. So akak tu cakap, okay, aku kena bangun qiyam. So tiba-tiba je esok kita bangun qiyam, kita bangun solat berapa belah-belah rakaat. Lepas nanti macam kita akan teruskan. Benda tu dia bukan macam tu lah. So Ana bagi satu analogi lah. Contoh kan, ada seorang kan, dia macam dia dah lama tak exercise tau. Dia macam dah lembek lah kan. Lepas tu tiba-tiba je, hari ni dia bertekad, dia nak macam workout, dia nak bina badan, and then dia pergi gym, lepas tu dia angkat dumbbell 10 kg terus kan. Boleh ke? Tak tahu 10 kg tu berat ke tak berat lah kot. Dia angkat terus. Boleh ke? Lalas kalau dia buat macam tu, dia akan ada muscle cramp, lalas dia buat ligament apa semua boleh terkoyak kan. So apa yang dia kena buat, dia kena angkat sikit-sikit lah. Ulang angkat dumbbell yang 1 kg kot, tahu 1 kg. Lepas tu nanti buat lama-lama dan lalas dia boleh lah capai target dia macam tu. So macam tu juga dalam kita nak buat mutabaah kita kan, kita nak buat qiyam kita. So mula-mula cuba bangun satu hari, dalam seminggu tu bangun sekali, solatlah 2 rakaat tahajud, lepas tu tutup dengan 1 witir. Kalau nak ikut kemampuan sendiri. Lepas dah boleh buat seminggu, buat 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, dah sebulan. Lepas tu nanti kita tambah sampailah kita boleh padu kan. Macam kalau Ana, memang betul lah, kalau Ana jujur memang sangat susah lah mula-mula. Macam mula-mula kadang-kadang
seminggu tu tak bangun langsung biasalah kan. So macam apa yang Mak Ana lah yang tolong kejut Ana bangun. So macam biasanya seminggu bangun sekali, lepas tu nanti 2 minggu sekali, lepas tu nanti lama-lama dia 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan proses tu untuk Ana proses tu untuk Ana ambil masa 8 bulan untuk like cantikkan Ana punya kiam tu. Lama tau 8 bulan, tapi last dah sampai dah 8 bulan tu. Benda tu lama, tapi bila antum dah sampai, antum macam akan ya Allah, macam jauhnya kau dah tolong aku. Setelah. Okay, tu first, kiam. Okay, so yang second is istikharah. Dia masalah buat istikharah sebab macam istikharah kan basically orang buat untuk cari jodoh kan. Okay, untuk cari jodoh tu kan. Tapi istikharah ni sebab kita in life, kita ada choices tau. Ada hard choices yang kita kena ambil. Yang tak semua kita akan dapat, tak semua boleh dapat benefit lah. Mungkin akan ada harm dekat parti lain ataupun harm untuk diri kita. Tapi kita kena buat choices. Okay, apa contoh choices kan? Okay, contoh choices sebagai antum is nak pilih bab apa untuk belajar waktu periksa. Kan macam kalau antum SPM kan tak ada pasien. Macam kalau kita orang adalah pasien. Macam kalau tahun lepas dah keluar, tahun ni insyaAllah tak keluar macam tu. Kalau antum nak ambil apa kan, ada banyak sangat bab nak kena cater. So apa yang antum boleh buat bila istikharah tu, mintalah, ya Allah tolonglah bila benda aku nak study, tolonglah masuk. Macam tu. Macam biasanya insyaAllah Allah akan memudahkan lah. Dan also first nak pilih bab apa, macam topik apa yang macam akan masuk gitu lah. Yang second is sebabkan ada contoh macam pilihan jawapan kan. Kita minta Allah supaya apa yang kita jawab tu itulah yang betul. Minta macam tu. Cakap lah itulah apa yang korang kena ajar. Okay, tu second istikharah. Okay, lepas tu yang third macam tadi diorang dah cakap is riadah. Macam I rasa benda riadah ni sebab kita kan nak sempurnakan 10 muasafat tarbiyah kita kan, Qawil Jismi kan. Okay, memang kenalah riadah ni. Macam tadi Fatihah cakap, memang betul kalau kita riadah, dia akan keluarkan feel good hormone, which is serotonin or dopamine, tak kisahlah. Serotonin or dopamine. Dan memang jujur, macam kalau Ana dulu, Ana exercise setiap hari. Tengok cetak kan. Ana exercise setiap hari dulu. Sebab dia sebenarnya bukan sebab periksa. Dia macam sebab kena periksa, aku akan exercise. Tak. Jadi sebab macam duduk rumah lama-lama makan, minum tidur je kan. So macam lama macam berat lah kan. So macam malu pula. Dan kita macam tiket yang tak boleh sini, macam kena turun berat gitu lah. Tapi last benda tu dia macam very consistent. Macam Alhamdulillah start bulan 3 tahun lepas. Lepas tu dia istiqamah lah sampai habis SPM. Lepas tu habis pun dah tinggal macam tu. Okay. Okay, lepas tu dan memang sangat betul kalau antum exercise ataupun riadah, workout ke, jogging, naik basikal, dia memang akan buat antum rasa feel good. Dia memang akan rasa dapat radiate positivity tau. Dia memang akan, dia akan rasa gembira lah. Bagi Ana memang waktu SPM ialah a stressful period. Dia stress but happy at the same time. Macam tu lah. Dan Ana rasa memang antaranya is sebab riadah juga. Macam tu. Tapi macam ikut antum punya kemampuan. Macam kalau Ana dulu, memang dulu start buatlah 10 minit. Lepas tu macam lama dia boleh sampai sejam. Macam tu lah. Seronok lah. You should try it lah. Okay. Tu riadah. Okay, and the next one, 1, 2, 3. Okay. The next one is dia taklah amalan, dia macam larangan kot. Ana advice untuk tolonglah jangan dengar lagu waktu belajar. Tolong sangat-sangat. Sebab dia pernah jadi dekat Ana tau. Waktu tu SEM 2. SEM 2 waktu Ana jawab maths. Dan waktu tu dia macam ada keluar lagu baru tau. Macam kalau antum tahu lah. Lagu Ice Cream Blackpink tau. Ana bukan jenis yang dengar lagu. Ana bukan jenis yang duduk dalam bilik lepas tu buka lagu. Ana bukan jenis macam tu. Ana macam dengar macam kalau ada lagu baru kat kita, Ana macam tengok sekejap, okay macam tu. Tapi sebab dia lagu baru, so dia macam play repeatedly lah dekat radio. Kadang-kadang kalau buka IG ke memang lagu tu je lah yang keluar. So macam sebabkan lagu tu banyak sangat, Ana macam banyak sangat dengar lagu tu, dia jadi earworm tau dalam telinga. So memang kalau kita belajar, kalau kita buat apa-apa, benda lagu pun tak. Lagu tu dia makan permainan kepada kita. Dan Ana ingat waktu Ana jawab maths paper tu, memang lagu tu je yang keluar. Tak, kita tengah jawab maths. Tiba-tiba je macam okay, ada macam nyanyi-nyanyi dalam kepala. Macam stress sangat. Lepas tu last sebab Ana suka maths. Jadi macam Ana memang target setiap exam maths Ana dapat A+ lah. Tapi macam waktu tu dapat A-. So macam sangat sedih. So Ana memang sangat cadangkan tolonglah jangan dengar lagu waktu belajar. Kalau Ana cuma dengar lagu waktu Ana exercise je dululah. Macam tu. Okay. Okay, and the next one. The next one is untuk advice. Solat apa? Qiyam tu solat apa? Solat apa? Biasanya qiyam solat 7 rakaat. Tahajud 2, taubat 2, hajat 2, 1.
Cukup 7. Cukup kan? Lepas tu weekday 3 tu buat sebelum tidur mestilah. Okay, jap. Apa dah? Oh. Okay, ni dah yang keempat aku rasa. Yang keempat, anak antum, bukan anak antum, apa yang Ana buat is Ana kena provide masa macam satu masa dalam sehari tu untuk dengar macam pengisian Warta Sirah. Ataupun macam kira jam join usrah lah. Macam jangan neglect. Kalau boleh usrah tu prioritize your usrah. Prioritize your usrah over macam self-study. Biasanya macam orang tak nak join usrah sebab macam adalah anak punya usrah mate dulu. Dia tak join usrah sebab dia macam dia kena buat homework setelah. Bagi Ana macam okay, tak apa, Ana respect decision tu. Tapi macam kalau dengan antum join usrah dengan join program yang sekolah dah sediakan, macam tak tahu lah apa yang sekolah antum provide. Macam kalau kita tak ada daurah, macam daurah majlis rabi tu kan. Datang je sebab insya-Allah akan ada keberkatan dalam benda tu. Tapi janganlah macam kalau adik Ana lah, tak nak memburukkan dia, tapi macam adik Ana dia jenis yang tak belajar tau. Lepas tu boleh dia cakap waktu tu esok nak periksa sains. Lepas tu ada usrah malam tu dan dia tak study langsung. Lepas tu dia cakap okay, tak apalah, esok pagi boleh study, malam ni join usrah dulu. InsyaAllah ada keberkatan macam tu. Tak boleh lah macam tu kan. Lalas dia dapat C je lah. Dan janganlah macam tu. Kita kena bukan kalau jangan sini. Belajar tu kalau boleh memang kena berterusan macam tu. Tapi ayolah, misalnya nak cakap prioritize program macam tu. And also macam nak cakap tadi, provide sometimes dalam sehari. So kalau Ana lepas solat maghrib, Ana akan provide lepas solat isyak, Ana akan provide dalam 20 minit before Ana sambung belajar. 20 minit tu macam dengarlah podcast, dengar tazkirah ke apa, macam nak basahkan hati, basahkan lidah, basahkan mata gitu lah. So memang kalau kita tak dengar benda-benda macam tu, nanti macam bila lagi kan, nanti bila dekat you lagi macam dekat you lagilah apa macam ni lagilah kita akan busy. Jadi macam kita tu macam pasal usrah tadi kan, ada seorang kawan Ana ni, dia cakap dia tak nak join usrah bila masa tu. Tapi last bila dah mati, bila dah start belajar, dia join usrah. Sebab dia cakap memang kalau tak ada usrah, dia tak tahulah dia jadi apa macam tu. Sebab memang suasana dekat you dengan suasana kita kat sekolah kan. Kat sekolah kita zone yang sangat selesa. Tapi bila kita pergi kat luar, kita akan jumpa dengan budak-budak yang memang kita akan jumpa dengan macam a whole new world gitu lah. Yang kita tak pernah explore macam tu. So dengan usrah tu lah, dia macam jadi support system, macam nak kuatkan kita macam tu. Okay, I rasa the last one kot. Okay, the last one is yang paling penting ialah doa. So, saya cakap tadi memang I rasa memang kalau SPM malam ni memang 80% ialah doa, 20% ialah usaha macam tu lah. So memang betul macam like seriously doa ni sangat penting. Doa ni sangat penting. Okay, doa sangat penting. Okay, so doa ni bagi kepada 3 tau. Yang first, antum doa untuk diri antum sendiri. Macam bila solat, setiap kali sujud, bila qiyam, doa lah untuk diri sendiri kan. Tapi bila doa tu, kita janganlah doa untuk aku nak SPM straight A. Aku nak SPM straight A, dapat masuk yang aku nak, lepas tu that's it. No. Life kita, dia bukan setakat macam tu je. Sebab kita nak masuk syurga kan. So minta lah supaya macam Allah istiqomahkan kita untuk beramal. Macam nanti mati husnul khatimah, minta benda akhirat juga. Jangan minta dunia je. Takut nanti bila kita dah minta semua kat dunia, akhirat kita tak minta, nanti Allah dah bagi semua kat dunia tapi lalas akhirat kita kering kan. Tak nak macam tu. First, doakan untuk diri sendiri. Second, doakan untuk orang lain. Okay, ini yang paling penting lah. Doakan untuk kawan-kawan kita. Memang bila doa tu memang sebutlah nama diorang. Jangan, dan bila berdoa tu, jangan rasa macam kalau macam mana kalau aku doakan dia nanti kalau dia dapat lebih daripada aku macam mana macam tu. Tak naklah macam tu kan. Dan kalau antum rasa macam tu itu macam dengki lah kan. So bila kita dengki macam apa yang abang Ana ajar, kalau kita dengki dengan orang, kita memang kena lagi doakan dia. Macam doakan supaya sampai kita berlapang hati untuk sentiasa doakan dia macam tu. Okay, doakan orang. Dan also bila kita doakan orang kan, macam ada satu hadis tu, bila kita doakan orang lain, nanti malaikat akan doakan benda yang sama untuk kita. Jadi dia win-win situation. Kita tak akan rugi apa-apa macam tu. Tak akan rugi apa-apa. Okay, so the last one is minta doa daripada orang. Okay, lagi-lagi dan I rasa insan yang paling penting ialah ibu kita. Memang doa ibu tu memang powerful lah, memang sangat powerful. So sebab itulah kita kena jaga hubungan dengan ibu kita. So, contoh kalau macam kita ada buat ibu kita terasa, tolonglah jangan buat ibu kita terasa. Kita kena cepat-cepat minta maaf, macam connect baiklah dengan ibu kita. So memang ada dengar satu cerita tu daripada Dr. Kamini Jamilin. Dia PhD in macam syariah Islamiah gitulah. Dan dia cakap dia tak risau pun dalam hidup ni sebab dia ada seorang ibu yang mendoakan dia dari belakang macam tu. Jadi memang tak risau. Dia risau kalau tiba-tiba ibu dia dah tinggalkan dia, itu dia risau setelah. Okay, so I rasa itu je daripada Ana.
Saya setuju kot daripada insyaAllah. Okay, kau. Okay, baik. Terima kasih. Perkongsian yang sangat menarik pada malam ni. Ana rasa, Ana pun rasa tiba-tiba rasa semangat. Lama tak study kan walimah pun. Tiba-tiba rasa macam semangatnya, rindu saat-saat study dulu. Okay. Jadi Alhamdulillah lah perkongsian sangat menarik untuk malam ni. Mak harap semua mengambil, semua pelajar Semat 4 dan Semat 5 ambil poin-poin penting yang disampaikan oleh ketiga-tiga pelajar pelajar tadilah. Okey, sebelum tu saya mau bertanya, Mak Wabat ada nak buka soalan ke? Ya, boleh Mak Hafiza. Maksudnya buka soalan kepada pelajar kot. Pelajar Semat 4, Semat 5 kalau ada soalan. Kalau ada guru-guru tak tanya pun boleh, silakan. Boleh kot noh, 3 orang. Soalan spontan. Boleh, insyaAllah. Okey, baik. Kita buka kepada Semat 4 dengan Semat 5 ataupun mualim yang nak tanya soalan, dipersilakan. Boleh. Boleh. Okey. Tanya ni tiga kot. Lepas pun nak jawab boleh. Bagi soalan macam ni lah. Kan kamu ada batch yang orang kata PDPR kan. Yang mana kena ajak dari rumah kan. Lepas tu mungkin ada Muali nak tanya, macam mana kamu overcome dah tu? Maksudnya apa yang benda yang kamu membuatkan kamu rasa untuk terus belajar dan semangat untuk belajar? Mungkinlah kamu ada semua inspirasi dan sebagainya. Boleh kot jawab? Dengar aku? Dengar. Okay. Okay, sejujurnya kalau jurusan tu dia agak susah. Okay, sebab dia ada timeline dia. Okay, so macam ni. PDPR, macam waktu zaman kami dulu, PDPR dia start dalam bulan 4 ke bulan 5 macam tu. Tapi yang PKP tu dia start bulan Mac. Dan waktu tu kita orang dah habis QB lah. Waktu tu kita orang memang nak kena prepare untuk mid-year lah kan. Dan memang waktu tu semangat lah kan sebab dapat cuti, memang kena pulun. Nanti kena pakai A macam tu. So waktu tu kan cuti 2 minggu je. So belajar. Sekali cuti lagi 2 minggu. Okay lah, ada masa tambahan yang boleh belajar lagi. Lepas tu penuh sekali cuti lagi. Lepas tu bila dah cuti lagi tu memang drain out, memang give up. Memang tak belajar langsung. Memang tak belajar. Tapi bila macam tak belajar, lepas tu kita orang punya sekolah waktu tu dia orang tak provide lagi PDPR online. Dia tak provide lagi PDPR waktu tu. So macam memang give up lah, memang tak belajar, masih hari tengok TV je kan. Tapi memang lah tengok TV je. Okay, tapi bila PDPR dah start tu, memang mula-mula pun macam apa ni lagi tau, dia macam tak konsisten lagi. Macam kadang masuk kelas pun baring kata-kata. Macam tak serius lah. Tapi apa yang buatkan Ana keep on moving forward, sebab macam Ana bayangkan kalaulah aku tak belajar, nanti kau nak belajar macam mana? Macam nanti bila nak sambung belajar tu macam mana? Sebab keputusan SPM yang bagus ni, dia tak menjamin kejayaan, tapi dia boleh menjamin a better education. Jadi macam takkanlah kita nak dapat result biasa-biasa je and then belajar dekat tempat yang biasa-biasa je. Kita mesti nak dapat macam the best for us kan. Sebab nanti yang nak kena jaga family kita, yang nak kena jaga mak ayah kita nanti, yang nak kahwin apa semua kan. Itu kita kan. So jadi kalau kita tak belajar, macam mana kita nak buat benda tu? Tapi memang jujur lah, memang sepanjang PDPR tu sebenarnya taklah masa rajin sangat. Dan sebabkan kita orang sebab kita orang naik sekolah awal, kita orang naik Jun kita orang dah naik sekolah. Dan sepanjang Jun tu kita orang ada 2 bulan untuk study for SEM 2, untuk periksaan SEM 2. Jadi dan belajar dekat sekolah. Jadi dia macam semangat lah kan. Tapi waktu trial tu kita orang stop. Kita orang trial bulan bulan Oktober kot. Tapi kita orang sempat satu paper je, sejarah 3. Lepas tu tiba-tiba je dia sejarah 3. Lepas tu tiba-tiba je dia cuti sampai tahun depan.
Jadi macam mana nak study macam waktu tu kan. Jadi apa yang Ana buat is kita memang kena ada support system. Memang nak kena cari kawan, belajar sama-sama malam-malam. Macam tadi kan Fatih cakap, tak kisahlah tak buka mic pun, tak tanya apa-apa kan. Janji kita nampak dia belajar, kalau aku tak boleh macam kalau dia belajar aku kena belajar juga macam tu. Memang kena lah, yang paling penting memang support system. And also minta lah macam from family apa semua. And also macam tadi macam Arif cakap set target kan. Then bila set target tu kita kena tulis target tu and like tampal dekat tempat kita belajar. Kita macam okay aku nak macam ni. Jadi aku kena buat macam ni lah. Macam kalau Ana dulu atau Ana ada tulis kat kertas, tulis semoga 2 Hafizah min Najmah dapat 10 A+, 9 A+ dan SPM 2020. Pasal Ana tampal kat semua tempat. Memang kat bilik air, kat pintu bilik mana, memang semua tempat Ana tampal macam supaya bila macam orang nampak, orang akan cakap and orang akan doakan untuk kita. And also dia akan buat kita rasa lagi semangat lah. Macam tu. Itu je. Okay, Duha ada soalan daripada Mu'alimah. Duha sambung IPT mana? Sambung dekat Malam Banting. Okay, kat sini ada soalan daripada pelajar. Okay, kan sekarang banyak nota dah siap kat Telegram. If kita tak buat nota sendiri tapi guna nota diorang je sebagai rujukan, tapi macam ramai orang cakap bila kita tulis baru kita mudah ingat. So kalau kita baca, faham and buat lebih kurang macam nota tu, acik tak? Maksudnya ambil je nota-nota yang ada dekat Telegram tanpa kita buat lah, acik tak? Lebih kurang maksud dia, sama tak dengan kita buat? Okay, Ana try jawab. Okay, bagi pendapat Ana rasa benda ni pun memang macam personal lah kan. Orang lain-lain macam mana yang dia selesa. Tapi bagi pendapat Ana, sebenarnya buat nota ni makan masa yang sangat banyak tau. Dan kalau kita rasa macam drain out buat nota, sebenarnya tak apa je kalau kita baca nota orang lain yang kita rasa macam dah senang dah ni, dah boleh hafal dah. Tapi Ana ada satu suggestion which is kan macam tadi dia cakap Anis tanya kalau orang lain cakap bila kita tulis baru kita mudah ingat kan. Betul je, maksudnya memang benda tu dah proven pun. So cadangan Ana is boleh je kita baca nota orang lain and then kita hafal kan nota tu. And then bila kita study balik, maksudnya kita revise balik, kita tak tengok nota tu and then kita cakap guna mulut kita and then kita macam sketch, kita conteng-conteng je kertas kosong. So time tu pun kita seolah-olah buat nota tapi buruk je kan. Maksudnya kita sketch je apa yang kita dah ingat from that nota. So waktu kita tulis tu walaupun buruk tapi dia macam sama je lah function dia macam buat nota tadi. Sebab tapi kalau macam buat nota dia makan masa yang kita nak kena lawa-lawa semua tu. Tapi kalau ada orang dah buatkan nota, kita ambil je yang tu dan waktu kita buat revision tu kita conteng-conteng, kita cakap dengan diri kita sendiri. Lepas tu kita ingat balik apa yang macam ni bila kita dah conteng tu kita nampak kan, oh point yang ni aku tertinggal. Lepas tu kita pun tambah sikit kat situ. Lepas tu nanti bila kita study yang lain kali kita conteng lagi kertas lain, tak apa kan, banyak kertas kat dalam ni. Tapi kalau rasa macam nak jimat kita padam balik tu lah. Macam tu lah. So macam cadangan Ana boleh je untuk baca nota orang lain kalau kita rasa benda tu makan masa. Dan waktu kita belajar balik kita conteng-conteng sambil sebut apa yang kita dah hafal macam tu. Okay, Wali Syam ni soalan ke Wali? Cara belajar sekarang tak sama macam zaman Mu'alim dulu. Banyak kemudahan kalau Mu'alim gunakan je tapi semak dulu. Okay. Okay, ada soalan lain. Ada soalan lain daripada Banin atau Banat? Tengok semangat Arif nak jawab ni, cepat. Macam mana kita nak bahagikan masa buat sambut masa tadi?
Okay, soalan seterusnya, macam mana kita nak bahagikan masa buat homework dan study ke? Okay. Okay, nak cuba jawab soalan macam nak bagi masa buat homework dan study Kalau based on apa yang kalau mana dulu lah. Biasa kalau homework tu, actually Ana sejujurnya biasanya Ana lebihkan fokus kepada study kendiri. Ana lagi suka tu lah daripada buat homework yang banyak. Dan fortunately kelas Ana tak banyak homework. So biasanya kalau dapat homework tu, tak banyak macam kelas budak bayi lah. Biasa kalau homework Ana dapat tu, normally Ana akan buat terus lah. Ana akan buat terus sebab Ana tak suka buat homework. So Ana akan buat terus. So that malam tu Ana boleh adakan masa untuk Ana study sendiri. Sebab Ana lagi suka study sendiri daripada Ana buat homework. Tapi ada orang yang macam kawan Ana, dia lagi suka buat homework. Maksud dia, bila dia buat homework, itulah dia punya study dia. Tapi untuk Ana lagi suka study sendiri lah. Baca sendiri, buat latihan sendiri daripada buat homework. Tapi kalau dapat homework tu, biasanya Ana akan buat as soon as possible lah. Supaya benda tu tak jadi burden sampai ke seterusnya. Tu je lah. Harap-harap menjawab. Kalau tak menjawab, bagi tahu je. Okay, terima kasih. Okay, ada satu lagi soalan. Bila waktu yang macam sesuai untuk study atau ikut orang? Ana try. Okay, bagi Ana, memang study ni macam personal lah kan. So macam ikut orang, maksudnya dia sendiri kena eksperimen dengan diri sendiri bila masa yang dia rasa paling fresh untuk dia study. Sebab kalau macam Ana rasa pagi best untuk benda-benda yang hafal. Tapi malam Ana suka buat nota macam tu. Dan orang lain semua beza-beza lah. So memang kita kena eksperimen dengan diri kita. Lepas tu ada satu quotes tu dia cakap kalau kita buat things over and over again and then tapi benda tu fail, tapi kita expect yang dia akan menghasilkan hasil yang luar biasa yang lain, tu maksudnya kita insane lah. Tu maksudnya kita macam kurang akal gitulah. Sebab kita buat benda yang sama tapi benda tu fail. Tapi kita expect yang kita ulang je benda yang sama tu, kita expect benda tu akan hasilkan kejayaan. So kita kena eksperimen lah. Kalau kita rasa macam benda tu dah berjaya untuk diri kita, macam ni kita rasa macam pagi ni fresh lah. Lepas tu kita pun study lah sejarah kan. Terus macam betul-betul masuk ni kan. Macam betul-betul petang tu orang tebuk pun boleh ingat lah kan. So kita stick lah untuk benda dengan apa yang kita buat tu. Tapi kalau kita rasa macam tak boleh lah, ngantuk sangat lah pagi semua tu, kita try untuk cari yang lain. So memang benda ni eksperimen dan janganlah macam semua masa kita ngantuk, lepas tu macam kita tak try pun untuk belajar. Faham ke? Maksudnya kita kata malam ngantuk, pagi ngantuk, petang ngantuk. So macam itu maksudnya tak ada usaha lah kan. So kita try untuk memang kena ada disiplin untuk cari waktu yang kita rasa the best untuk kita lah. Hiburan. Okay, Ana cuba jawab soalan ni. Hiburan mengganggu tak dalam proses pembelajaran? Kalau pada pendapat Ana, hiburan tu kita perlu kan? Kita memang perlu kan? Of course lah, dan of course hiburan kita yang utama ialah ibadat tu sendiri lah. Cuma hiburan-hiburan eksternal yang lain tu, pada Ana okey je nak ada. Cuma make sure kita pandai prioritas lah mana yang lagi penting. So kalau macam tu Ana last year, sejujurnya Ana macam kita ada, setiap orang ada hiburan-hiburan dia suka kan. Ana just cakap je lah kan, ada yang orang suka tengok bola, ada orang suka suka tengok anime, ada orang suka tengok movie dan Netflix, ada orang suka tak tahu lah, ada orang yang suka hiburan dia tu belajar pun kira hiburan, macam-macam orang kan. So kalau Ana macam last year, Ana ada macam lebih kurang 3 jenis hiburan yang Ana suka. So apa Ana buat masa Ana nak SPM tu, Ana nak prioritas yang mana yang lebih penting. So Ana cut 2, Ana biar 1 je. Satu tu untuk Ana minat tengok bola. So seminggu tu Ana akan tengok bola sekali. Itu hiburan yang Ana tengok lah. Tapi Netflix, games pun Ana tak tengok. Ana tak tengok bulan-bulan lah, lama Ana tak tengok. Itu cara Ana. Tapi cara orang ada yang lain-lain juga. So itu antara cara yang Ana buat lah.
hiburan okey, tapi make sure kita pandai prioritize lah mana yang lebih aula untuk setiap satu masa tu. Macam tu lah. Dan hiburan jangan berlebihan dan jangan sampai lawa sangat lah. Dan mungkin kalau Fatihah dan Duha nak tambah sikit jawapan pun okey juga. Alright. Okey, ada soalan pada apa pendapat kalau study tu tengah malam macam pukul 2-3 pagi, macam petang tengah hari tu study tak berapa nak banyak, maksudnya malam tu study banyak, petang-petang tu study sikit-sikit je. Okey, satu lagi soalan nak ditujukan kepada Kak Fatihah katanya. Waktu buat homework and waktu study kan waktu berbeza. Kalau akak buat nota waktu study tu atau masa lain? Ana jawab soalan Anis dululah. Yang lagi satu tu yang soalan Husna Ana pass kat Duha. Okay. So waktu buat homework, waktu study kan waktu biasa kalau Ana sebab Ana memang maksudnya dah start dalam mind kena study from daripada awal lah. Maksudnya start daripada awal form 4 tu dah start study dah. Jadi setiap kali Ana habis satu topik, Ana memang terus buat nota. Dah cinta salah. Okay, tapi maksudnya bila waktu study yang malam tu, waktu yang Ana dah siap pun dah buat nota. Maksudnya waktu malam tu macam mana nak cakap? Selalunya Ana buat nota awal-awal sebelum, maksudnya kalau macam sekarang kan dah lambat kan, dah nak exam kan. Dah lagi 5 bulan, 6 bulan. Macam tu. Jadi time macam sekarang ni Ana dah habis dah sepatutnya buat nota. Dan Ana dah start untuk buat latihan, start hafal-hafal benda yang kita belum hafal lagi. Tapi kalau rasa macam nak buat nota sekarang, sebenarnya masih belum terlambat pun. Sebab belum exam lagi kan, ada lagi 5 bulan, lama je tu sebenarnya. Ana je yang over kan. So macam sebenarnya sempat je kalau nak buat nota. So kalau nak buat nota time study tu, boleh je sebab sebenarnya buat nota tu pun adalah satu proses of study tu sendiri. Sebab waktu kita buat nota, kita akan macam highlight benda-benda poin yang penting. Kita akan buat nota tu janganlah buat nota pasif je kan, kita macam salin. Sambil buat nota tu sambil cakap, sambil mungkin kita buat tengok contoh-contoh dekat YouTube, kita ambil contoh dekat YouTube ataupun dekat internet, kita letak dalam nota kita. Macam tu lah, maksudnya ada banyak kita punya rujukan time kita buat nota tu. Bukan semata-mata mungkin slide guru, bukan semata-mata tu lah, kita boleh tengok buku rujukan, kita boleh tengok buku teks, semua tu lah. So macam waktu buat nota tu sebenarnya pun proses study. So boleh je nak satukan masa yang sama. Ana tambah sikit tu. Ana tambah sikit poin yang Fatihah bagi tadi. Ana setuju yang buat nota tu itself adalah one of study punya proses lah. So kalau macam Ana last year, Ana memang suka buat nota lah. Ana berpendapat masa tu, Ana macam fikir tau, kalau let's say contoh buku sejarah atau PSI, kalau Ana habiskan baca the whole buku tu sekarang and then Ana tak buat apa-apa pun, at the end Ana akan lupa kat benda tu. Sebab kalau macam benda yang kita baca, kita akan ingat for maybe a week, 2 weeks, lepas tu kita akan lupa kan. Itu of course lah. So apatah lagi yang kita macam nak lagi 7 ke 8 bulan nak ke examination kan. So mestilah kita akan lupa kan benda yang kita baca. So study tu itself okay je untuk jadikan buat nota tu itself adalah okay je untuk kita macam jadikan buat nota tu adalah waktu study. Pun adalah suatu proses study lah. So tu je. Tambah sikit. Okay, terima kasih. Okay, dan nak jawab soalan siapa tadi? Cik A? Apakah namanya? Soalan Husna. Ada kawan nama Husna. Okay, nak jawab soalan Husna tadi. Berbalik, bagian saya rasa soalan dia ada refresh balik. Okey tak kalau belajar 2-3 pagi, belajar pagi tapi tengah hari dengan petang tengah hari tu belajar sikit-sikit je. Okay, betul ke itu soalan dia? Harap betul lah. Okay, again itu preference diri sendiri. Kalau rasa cukup, then okay lah. Tapi again macam Fatihah cakap tadi, experimentize dengan jadual. Macam kalau Ana, tak silap Ana memang Ana ada 3 jadual lah yang Ana setiap tukar-tukar.
Ada jadual SEM 2, SEM 2 Ana memang tahan 2 bulan, lepas tu ada jadual trial dan jadual SPM. Dan rasa yang paling hardcore memang waktu Ana SEM 2 tu, memang anak akan bangun pukul 3, tapi bangun pukul 3 bukan belajar pun. Bangun pukul 3 tu akan tengok YouTube ke, tengok cerita lama sampai jam. Lepas tu pukul 4 tu baru anak start belajar. Sebab kan kita bangun kan macam mamai kan. Jadi macam 1 jam tu anak macam nak refresh, macam nak segar lagi tu. Lepas tu macam baru belajar. And then belajar. Lepas tu solat apa semua. Setelah. Then again, preference korang. Kalau rasa benda tu berkesan, baguslah. Kalau rasa benda tu tak berkesan macam Fatihah cakap tadi, kalau dah rasa macam tak, and then tukar. Okay, macam. Okey, baik. Ada lagi ke soalan daripada pelajar? Mualimah nak bagi soalan last rasanya. Sebab 9.45 dah kan. Okey, baik. Ini soalan penutup lah daripada Mualimah kan. Untuk duha Fatihah dengan Arif ni, seandainya Mualimah andaikan diri Mualimah lah. Okay, seandainya Mualimah ni bukanlah macam duha Fatihah Arif kan yang dah mampu dapat sebelah A kan, straight A tu. Seandainya Mualimah ni jenis orang yang dapat D, E sahaja. Kan dalam keadaan sekarang ni dah bulan 8 kan, exam tahun depan bulan 3 kan. Maksudnya dalam masa yang ada ni Arif dan Fatihah duha rasa kalau Mualimah D dengan E sahaja sekarang ni kan, tak pernah dapat B, C, A pun tak pernah. Maksudnya setakat mampu hanya D dan E sahaja. Kan apa nasihat Arif, Fatihah dekat duha dekat Mualimah? Maksudnya Mualimah macam mana nak mengharungi beberapa bulan sahaja lagi. Maksudnya rasa tu mampu tak Mualimah capai satu keputusan yang membanggakan dalam keadaan sekarang, dan Mualimah bukanlah seorang yang bijak, bukanlah mampu A, B, C tak. Maksudnya Arif rasa, Fatihah rasa, Duha rasa mampu tak capai satu keputusan yang baik dalam masa beberapa bulan sahaja lagi masa yang tinggal ini. Okey, Mualimah tinggal ya no? Okey, sila beri pandangan masing-masing. Okay, Ana jawab dulu lah. Boleh Alright, sorry kalau macam tak organize dengan Ana punya jawapan. Tak sempat nak fikir sangat dia punya susunan dia. Cuma kalau nak jawab okey tak okey tu, rasa okey je. Rasa 7-8 bulan tu sempat je insyaAllah. Cuma yang penting kena usaha lah kalau siapa yang rasa macam tu kan. Dan Ana pun ada je kawan yang macam result dia sebenarnya macam tak adalah okey kan. Biasa result dia biasa dapat D, C, G, E. Arif bolehkah kongsi sikit maksudnya pelajar yang macam ni mungkin apa amalan dia, maksudnya apa yang dia boleh buat lah untuk untuk capai keputusan yang macam tu. Ya. Amalan dia yang nak tengok cara study dia ke, ya mungkin yang Arif tengok lah, maksudnya berdasarkan dia tu bukanlah pelajar yang cemerlang tapi disebabkan apa yang dia buat tu maksudnya dia mampu capai keputusan yang cemerlang nak SPM. Jadi bukan pelajar cemerlang tapi dia mampu capai keputusan. Dengan apa maksudnya apa, mungkin resepi kejayaan dia, maksudnya mungkin apa amalan yang dia buat lah kan, yang kita rasa mungkin Allah bagi kat dia sebab ni. Okay, Ana ambil contoh ada seorang kawan Ana lah. Yang biasanya dia biasa exam mesti biasa je. Tapi Ana alhamdulillah SPM dia 8A. Dan masa dia dapat 8A tu Ana sendiri yang cakap, macam mana kau dapat ni kan? Oh, power lah kan. Tapi Ana macam tanya kat dia macam, alhamdulillah lah kan sebab tak expect kan. Kalau tengok kepada apa yang dia buat masa nak dekat SPM dulu, jujurnya Ana rasa macam dia belajar macam orang lain lah. Maksudnya dia put masa lebih untuk belajar. And then dia ajak orang lain untuk belajar, dia ajak orang lain belajar sekali. Tapi antara yang Ana nampak yang bagusnya dia ni, Ana nampak dia, Ana tak tahu lah, tapi Ana nampak yang dia ni seorang yang sangat menjaga hubungan dengan mak bapak dia. Dan Ana rasa macam tahap dia menjaga hubungan dengan mak ayah dia tu memang power lah. Macam Ana pun tak sampai tahap tu lagi. So sebab kalau nak cakap pasal study, Ana rasa study dia dengan orang lain lebih kurang je cara. Maksud dia nak SPM tu semua struggle. Tak ada macam spesifik cara yang macam pelik. Semua lebih kurang je. So Ana rasa itu mungkin antara
resipi dia dan dia memang rajin bangun qiyam. So itu kot antaranya. Itu antara perkara yang dia buat. Dan kalau untuk jawapan Ana, antara dia kalau macam result kita nak improve lagi kan. Sekarang ni macam biasa dapat D ke C ke apa. Ana akan jawab boleh je lagi improve insyaAllah. Ada je masa lagi, banyak masa lagi. Tapi tips-tips yang kita orang dah bagi tadi, mana yang rasa boleh amalkan. Antaranya Ana boleh cakap cuba target macam apa course yang kita nak ambil kat universiti ni dan kita cuba tengok untuk dia punya requirement. So that at least kalau kita tak nak target sampai dapat straight A pun ataupun tak nak target sampai banyak-banyak A sangat pun, at least kita cuba target untuk dapat meet requirements course tu. So Ana tak tahu lah, tapi Ana boleh cakap tu antara cara lah. Sebab ada kawan Ana yang buat macam tu juga, yang dia memang nak sangat masuk satu-satu course tu kat universiti ataupun dia memang nak masuk campus tu, tapi sebabkan result dia kurang okey, dia tahu dia tak meet requirement tu. So dia sebabkan dia dah termotivate dengan dia nak ambil course tu, so dia cuba untuk dapatkan result semampu baik untuk meet requirements tu. Walaupun result dia tak adalah sampai 8, 9, 7, 10A. Tapi at least dia dapat apa yang dia nak lah. Tak tahu lah menjawab sangat ke tak, tapi itulah Ana punya pendapat. Terima kasih. Okay, so pendapat Ana pula, Ana rasa lebih kurang je. Sebab pendapat Ana pula, Ana rasa kalau kita punya hard work tu dia tak akan menipu lah. Contohnya, maksudnya kalau kita dah betul-betul berusaha, result tu dia tak akan tipu. Maksudnya kita punya result tu insyaAllah based on apa yang kita dah usaha sehabis baik. Macam tu lah. So jangan give up lah sekarang. Maksudnya kalau kita give up sekarang itu lagi macam kerugian yang besar lah kan. So terus je, buat je lagi. Jangan putus asa, buat je lagi, belajar je lagi. Kalau rasa macam kurang latihan, buat lagi latihan. Kalau rasa perlu doublekan kita punya, sebab kita tahu kita tak sama pandai dengan orang lain, kita doublekan kita punya usaha kan. Dan insyaAllah semua yang kita buat tu Allah kira kan, Allah pandang, Allah akan nilai sebagai satu pahala dan insyaAllah Allah akan bagi ganjaran kan. Macam tu. Dan bagi Ana juga, sebenarnya kejayaan yang SPM ni macam, dia macam mungkin satu langkah je lah untuk kita masuk uni. Tapi nanti bila kita dah masuk uni, orang tak tanya pun kau dulu SPM result apa semua tu kan. So dia macam, kalau kita dapat, Alhamdulillah, memang sangat membanggakan lah. Kita dapat banggakan parents, mungkin kita dapat beasiswa semua tu kan. Kita ada peluang untuk masuk universiti yang lebih baik. Tapi kalau kita tak dapat pun dan kita dah berusaha sehabis baik, insyaAllah tak apa je, sebab Allah dah kira kan kita punya usaha tu semua, Allah dah kira dan Allah dah simpan ganjaran untuk kita. Dan mungkin Allah nak set kita ni dekat tempat yang terbaik untuk kita. Contohnya kalau kita dapat result yang kurang baik kan, contohnya kita dapat tak payah contoh. Contohnya kita dapat result yang kurang baik je. Okay, lepas tu kita try apply UPU semua tak dapat. Kita try apply matrix tak dapat. Lepas tu kita try apply IPG. Kita try untuk Institut Perguruan. So lepas tu kita dapat IPG. So macam insyaAllah IPG tu adalah tempat yang terbaik untuk yang Allah dah tetapkan untuk kita. Macam tu. Dan kalau contohnya kita dapat marsah ke, DQ ke, banyak je sebenarnya. Kita punya, contohnya bila kita dah habis SPM, sebenarnya banyak je kita pathway yang kita boleh pergi. Kita boleh pergi ambil STPM, kita boleh ambil college yang yang teknikal, macam tu lah, yang kita terus jurus dekat satu jurusan yang memang spesifik, ataupun kita boleh ambil diploma, kita boleh ambil asasi, ambil TESOL, banyak lah sebenarnya. So macam kita untuk masa sekarang kita buat je yang terbaik yang kita boleh buat. Kalau kita rasa kita boleh double up kita punya usaha, kita try untuk double up. Kita usaha yang paling baik, yang paling maksimum yang kita boleh buat. Dan Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Itulah, jangan risau sangat lah. InsyaAllah ada je masa lagi. Dan sebenarnya SPM ni bukanlah pengakhiran lah. Dia macam cuma permulaan untuk kita masuk alam IPT dan dia takkan efek sangat banyak pun dalam hidup kita. Macam itulah Ana rasa. Okay, dan I minta maaf. Tapi macam tadi Ana ada program lain sebenarnya sekarang. Tadi minta maaf. Tapi macam kalau sedikit advice daripada Ana, macam kalau sebab sekarang macam physical boleh lah, waktu physical juga lah kan. Sebab lepas ni nak trial pasal nak SPM kan.
benda kalau macam result kita masih tak cantik sekarang, advice Ana ialah kita fokus benda yang kita bagus. Tak tahu lah diorang dah mention ke belum. Dia mention ke tadi? Okay, kita fokus dekat benda yang kita boleh buat je. Dan kita kuatkan part yang tu. Macam contoh kan, macam sebab Ana ketua subjek maths dan macam adalah kawan-kawan Ana, adalah kan yang fail kan. Dan apa nasihat Ana dekat diorang macam untuk SPM, korang kena fokus benda yang korang boleh buat je. Kuatkan yang tu, make sure itu betul-betul kuat. Baru bila dah kuat, baru macam ambil sikit-sikit daripada topik lain and then macam try develop macam tu. Sebab memang sebab masa dah tak ada kan. Tapi sebenarnya boleh je sebab macam ada je anak kenal sini at maths dapat D tapi waktu SPM dapat A+, macam tu. Dan semua tu memang kalau dapat result tu sebenarnya dia memang bergantung kepada rezeki kan, sebab memang graf naik turun kan. Dan bagi Ana macam yang paling penting banyakkan berdoa lah. Memang macam mana doa lah yang paling penting. Okay, itu je. Okay, baik. Alhamdulillah. Okay, terima kasih. Terima kasih sangat-sangat pada ketiga jemputan kita. Tips yang sangat banyak dan sangat bermanfaat lah bagi Mak Mah yang boleh diambil oleh pelajar-pelajar SME Smart 4 dan Smart 5. Okay, baik. Jutaan terima kasih diucapkan kepada tiga-tiga jemputan kita. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan jumpa lagi. Bolehkah kami dijemput sekali lagi? Okay, baik. Okay, baik. Kita akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Okay, baik. Untuk semua pelajar SME minta tunggu muka Maklimah Badiah. Okay, terima kasih kepada Nuha, Arif dan juga Fatihah. Ya, nak tambah sikit last boleh Maklimah? Boleh. Ya, boleh. Okay. So nanti tuan-tuan lepas SPM nanti akan belajar kan. So tuan-tuan nak sama belajar mana pun okey je. Belajar apa pun okey je. Diploma ke, nak ambil asasi ke, nak ambil STT ke apa, okey je. So jangan ada macam mindset kalau ambil teknikal ni orang-orang bodoh. Jangan macam tu lah. So belajar apa pun okey kan. Semua tu untuk ilmu. Yang penting belajar. Itu je. So itu Ana punya last advice. Okay, terima kasih. Terima kasih Duha, Arif, Fatihah. Jumpa lagi, insyaAllah nanti kami jemput lagi. Terima kasih maklimah semua. Terima kasih semua orang yang mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum. Good luck. Pelajar Smart 5 tunggu Sakna dengan mentor yang Maklimah dah